wakil daerah kita pergi dekat negeri tu. Jadi kita buatlah dengan jujur, kita buatlah dengan sekelah hatilah, sebaik mungkinlah pertimbangan kita. Begitulah juga dengan Menteri ketiga, pembahakan ketiga. Pusingan pertama sampai pusingan sekarang akhir tidak ada penggulungan. Final saja ada penggulungan. Jadi pendeklah kerja kita tu. Ini akan bagi kepada Ketua Hakim saja. Dia KC berani, dia tengoklah. Kalau 2 orang bagi menang kat Perdana Menteri, otomatik dia menang kan. Kalau belah ni bagi Perdana Menteri, belah ni bagi pembakar, maka dia lah buat keputusan. Siapa yang akan menang? Ketua Hakim buat keputusan. Lepas tu, yang ni serah kepada Ketua Hakim, serah kepada yang di Pertua Dewan. Yang Pertua Dewan. Lepas tu, Ketua Hakim yang ni, tiga-tiga ni serah kepada saya semula. Yang itu satu ni nama no? Tapi saya tahu lah kan, bagi baik lebih nak Pak Boran lah, serah kepada saya balik nak. Sebab saya sedang sebenarnya Boran Perhakiman ni sedang dalam kajian. Kita menjadi bahan kajian. Rakan-rakan perwakilan kerajaan yang berhormat barisan pembangkang dan adik-adik dewan sekalian. Sebentar tadi, Ketua Pembangkang telah mendefinisikan semula usul yang kita perdebatkan ini mengikut fahaman mereka. Sedangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan pendefinisian yang cukup jelas mengenai frasa-frasa penting yang terdapat dalam usul perdebatan kita pada hari ini. Nampaknya mereka masih lagi ragu-ragu. Kalau batu, katakan batu, tidak kami berasa ragu. Kalau buntu, katakan buntu, tidak kami rasa ragu. Mereka atas kata kunci masalah ketepatan pelaksanaan. Tidakkah Yang Berhormat sedar bahawa co-curriculum melaksanakan kegiatannya dengan penuh berjaya di semua sekolah? Justeru, saya tekankan sekali lagi bahawa usul aktiviti co-curriculum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pendidikan tinggi, wajar diterima atas nasional. Pendidikan perlu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jika sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berujar atas kata kunci nilai-nilai kepimpinan, maka saya selaku Menteri kedua akan mengemukakan 2 lagi ujar bagi menyokong usul kita pada hari ini. Mudah-mudahan perwakilan pembangkang mengangkat tangan menyokong usul kami barisan kerajaan pada hari ini. Warga persidangan sekalian, perpaduan kaum, untuk menjelaskan hujah ini, mari kita sama-sama menelusuri sejarah negara, iaitu pada tanggal 13 Mei 1969. Saya yakin dan percaya bahawa pihak pembangkang juga mengetahui peristiwa yang berlaku pada hari berkenaan, walaupun kita belum lahir lagi pada ketika itu. Kejadian ini berlaku akibat perpecahan kaum. Tanggungjawab kita ialah menjadikan peristiwa ini sebagai pengajaran dan memastikan bahawa sejarah hitam ini tidak akan berulang lagi. Di pihak kerajaan yang saya hormati, barisan pihak pembangkang yang saya bangga-banggakan, datuk-datuk, datin-datin seterusnya, sidang hadirin dewan yang dihormati sekalian. Kita sudah sedia maklum usul yang diperbahaskan pada kali ini. Tetap sama seperti tadi, aktiviti co-curriculum wajar diiktiraf sebagai syarat pemasukan ke institusi pengajian tinggi. Juga akan mencungkil kesalahan-kesalahan major pihak pembangkang. Warga persidangan sekalian, sebentar tadi bangun pembangkang kedua telah mengaburi mata kita dengan menyatakan bahawa aktiviti co-curriculum tidak dapat dilaksanakan dengan kata kunci kecelaruan memalsukan dokumen. Yang Amat Berhormat tidak sedarkah apa yang Amat Berhormat katakan? Pihak kerajaan telah mengamanatkan penolong-karan co-curriculum untuk memantau setiap dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh guru-guru penasihat setiap badan pendidikan. Maaf Yang Berhormat, saya maafkan. Yang Berhormat tidak sedarkah bahawa ujian tersebut terlalu rapuh dan tidak mampu
untuk meruntuhkan upaya kami di barisan kerajaan. Seterusnya, silakan Yang Berhormat. Kajian yang telah dijalankan oleh Naik Kansler Universiti Utara Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mustafa Abdullah, menunjukkan pemalsuan berlaku sebanyak 75% apabila untuk menilai aktiviti kurikulum. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya belum menghabiskan lagi hujah-hujah saya. Mungkin sebentar lagi jika saya meneruskan hujah saya, persoalan yang Berhormat timbulkan sebentar tadi akan terjawab di dalam hujah-hujah saya. Seterusnya, Yang Berhormat Ketua Perbankan telah cuba memerangkap kita dengan menebarkan jaring penipuan, pendustaan dan pembohongan dengan menyatakan aktiviti kurikulum tidak dapat dilaksanakan kerana masalah ketepatan pelaksanaan. Mana mungkin tidak boleh Yang Berhormat. Ini kerana pihak kerajaan telah memperuntukkan berjuta-juta ringgit demi melaksanakan aktiviti kurikulum ini tepat pada waktunya. Selain itu, penolongkanan kurikulum bagi setiap sekolah diamanahkan untuk memantau segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan persatuan tersebut. Ini jelas menunjukkan masalah ketepatan pelaksanaan bukanlah masalah untuk menetapkan aktiviti kurikulum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Maafkan saya, Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan sekalian, kami tetap berpegang teguh dengan usul kita pada hari ini, iaitu aktiviti kurikulum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Kami juga amat yakin dengan hujah-hujah yang kami berikan, iaitu membentuk nilai-nilai kepimpinan, menyeratkan perpaduan kaum dan menguatkan fizikal dan mental. Dengan kuasa yang ada pada Tuan Yang di-Pertua, kami mohon agar usul aktiviti kurikulum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi diterima sebulat suara tanpa sebarang bangkangan. Saya perjelaskan sekali lagi, dengan kuasa yang ada pada Yang di-Pertua, kami mohon agar usul aktiviti kurikulum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi diterima sebulat suara tanpa sebarang bangkangan. Perwakilan perbankan yang saya banggakan. Seterusnya, Datuk-Datuk, Datin-Datin, sidang perwakilan sekalian. Tapi saya selaku perbankan juga pada hari ini menyambut gagasan usul yang telah digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu aktiviti kurikulum wajar diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Tuan Yang di-Pertua, sidang perwakilan sekalian, pada hari ini kami menolak premis yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu pelengkap kepada sistem pendidikan nasional atas rasional, atas dasar, atas prinsip kami di perwakilan pembangkang pada hari ini. Sesuatu yang tidak sempurna, tidak wajar dijadikan dasar bagi sesuatu perkara.